Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nasuha binti Ishaq dan ahli kumpulan saya yang lain iaitu Fatimah Syafiqah binti Rosli dan juga Rabiatul Adawiyah binti Abdul Halim. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan pentaksiran akhir yang bertajuk Pembubaran Perkahwinan bagi Orang Kurang Upaya. Tema yang kami ambil daripada Proforma adalah pembubaran perkahwinan. Pada awalnya, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai isi kandungan tugasan kami. Yang pertama adalah bahagian pengenalan. Yang kedua adalah pelaksanaan fasakh bagi orang kurang upaya. Yang ketiga adalah pelaksanaan talak bagi orang kurang upaya. Bahagian ini akan diterangkan lebih lanjut oleh sahabat saya. Dan akhir sekali, bahagian kesimpulan. Seperti yang kita tahu, Islam ni dia membenarkan perceraian terhadap pasangan yang berkahwin tetapi mengikut hukum syarak yang tertentu. Sesetengah perkahwinan dalam rumah tangga ada yang terjadinya kucak-kacir, pergaduhan, salah faham dan sebagainya. Oleh itu, dibolehkan bercerai, tapi ianya menjadi jalan terakhir jika suami isteri tidak menemui jalan penyelesaian. Namun, perceraian amat ditegah dan tidak digalakkan dalam Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW, daripada semua benda yang mengikut hukum syarak, perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian. Jenis-jenis pembubaran perkahwinan ada 5. Yang pertama adalah talak, yang kedua adalah taklik, yang ketiga adalah khulu', yang keempat fasakh dan yang terakhir li'an. Namun dalam tugasan ini hanya memfokuskan tajuk fasakh dan talak bagi OKU, iaitu fasakh OKU buta dan talak OKU bisu. Orang kurang upaya juga tidak terlepas dari menghadapi masalah pembubaran perkahwinan. Masuk pada bahagian yang seterusnya. Fasakh adalah pembatalan pernikahan disebabkan oleh sesuatu sifat yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh, mengikut mazhab Syafi'i, isteri boleh menuntut fasakh melalui kadi atau mahkamah disebabkan kekurangan suaminya seperti gila yang berkekalan ataupun sementara, penyakit kusta, sopak, penyakit yang menghalang persetubuhan, suami yang tidak mampu memberi nafkah seperti makan minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Seterusnya, tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan isteri terlalu lama tanpa kabar berita. Seterusnya, menzalimi isteri, fasik, murtad dan sebagainya. Isu pertama yang ingin saya kongsikan adalah, adakah pasangan yang normal dibolehkan untuk memfasakhkan akad perkahwinan semata-mata pasangannya itu buta? Maksudnya, ada pasangan suami isteri, dia orang dah berkahwin. Lepas tu si isteri ni dia minta fasakh kepada suaminya sebab suaminya itu buta. Ada dua pendapat dalam isu ini. Pendapat yang pertama diambil daripada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, berpendapat bahawa perkahwinan tersebut tidak boleh dibatalkan, melainkan sebelum berkahwin, pasangan itu meletakkan syarat yang dia nak berkahwin dengan orang normal sahaja. Maksudnya, sebelum berkahwin, si isteri dia meletakkan syarat kepada suaminya yang dia nak berkahwin dengan orang normal sahaja. Tapi jika suami dia itu tidak boleh berbuat demikian, maka barulah si isteri dia boleh menuntut cerai daripada si suami. Pendapat ini menggunakan hujah al-asar dan juga hujah logik akal daripada riwayat Ibnu Hazmi yang bermaksud seorang perempuan yang merdeka tidak boleh ditolak, iaitu tidak boleh difasakhkan perkahwinannya disebabkan keaiban yang ada pada dirinya. Hujah logik akal daripada pendapat tersebut adalah buta tidak menghalang persetubuhan. Maka perkahwinan tidak boleh difasakhkan. Yang kedua, sebab-sebab yang membolehkan perkahwinan difasakhkan hanya ditentukan melalui wahyu, ijma' ataupun qiyas. Jadi tidak boleh difasakhkan perkahwinan sebab alasan buta kerana tidak ada dalil, ijma' dan qiyas yang berkenaan dengannya.
Yang ketiga, buta dan timpang tidak boleh dikiaskan dengan keaiban-keaiban yang lain yang telah disebut dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seterusnya, tidak boleh difasak kecuali melalui keaiban lain seperti gila, sopak, kusta dan juga lubang faraj tertutup. Hujah yang kelima, perkahwinan tidak sama seperti jual beli, maka hak memilih tidak diberikan kepada lelaki jika keaiban itu hanya pada tubuh isterinya sahaja. Hujah yang terakhir adalah persetubuhan bersama pasangan yang buta ialah satu perkara yang boleh berlaku, maka dia tidak boleh memfasakkan isterinya. Pendapat yang kedua pula diambil daripada Umar Al-Khattab, Ibnu Abbas, Ibnu Qayyim dan juga sebahagian fuqaha mazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa perkahwinan tersebut boleh dibubarkan disebabkan oleh pasangan itu buta dan syarak pun memberikan kepada haknya untuk memfasakkan ataupun tidak. Mereka ni menggunakan hujah logik akal, iaitu yang pertama, menurut Umar Al-Khattab ni dia menyamakan antara penyakit kusta dan juga buta. Maka boleh difasakkan perkahwinan tersebut disebabkan penyakit kusta, gila dan juga buta. Yang kedua, buta adalah satu perkara yang menyebabkan seorang lelaki ni dia tidak mampu berkahwin dengan seorang perempuan disebabkan oleh kekurangan yang tersebut. Yang ketiga, boleh meminta fasak jika pasangan tersebut telah meletakkan syarat bahawa pasangan mestilah bebas daripada sebarang keaiban. Yang keempat, buta ni dikiaskan dengan semua keaiban yang menghalang dari tercapainya kasih sayang dan juga kemesraan antara pasangan suami isteri. Maksudnya daripada kekurangan tersebut, hubungan erat antara suami atau isteri ni susah untuk dicapai. Akhir sekali, syarat-syarat dalam perkahwinan lebih utama untuk dipenuhi berbanding dengan syarat-syarat jual beli. Maksudnya, dalam perkahwinan ni ada hak untuk memilih untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Kesimpulannya, pendapat yang terpilih adalah pendapat yang kedua, iaitu perkahwinan boleh difasakkan jika pasangan yang buta itu mengurangkan maslahat sebenar dalam perkahwinan yang bukan hanya memenuhi tuntutan persetubuhan sahaja. Rasulullah SAW juga pernah melarang penjual untuk menyembunyikan kerosakan yang ada pada barang. Maka dalam hal perkahwinan juga adalah sama, iaitu perlu diketahui terlebih dahulu keaiban bakal pasangan masing-masing. Seperti dalam sebuah hadis yang bermaksud, adapun Muawiyah ni seorang yang miskin dan tiada harta, manakala Abu Jahal pula seorang yang suka memukul. Hadis ni menekankan bahawa keaiban bakal pasangan adalah sangat penting untuk diketahui. Oleh itu sebelum berkahwin, kita mestilah mengetahui terlebih dahulu keaiban pasangan untuk mengelakkan perkara yang meminta fasak ini berlaku. Seterusnya, kawan saya akan sambung isu yang kedua, iaitu pelaksanaan talak bagi orang kurang upaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Syafiqah binti Rosli. Saya akan meneruskan video ini dengan tajuk pembubaran perkahwinan bagi orang kurang upaya, tetapi menjelaskan tentang pelaksanaan talak bagi orang bisu. Seperti yang kita tahu, penceraian boleh berlaku jika lafaz talak itu diucapkan oleh suami kepada isterinya melalui perbuatan dan niat suami untuk menceraikan isterinya. Selain itu, talak juga boleh dizahirkan melalui kitabah, iaitu penulisan dan bentuk-bentuk isyarat yang tertentu. Isu kesusihan talak bagi golongan orang kurang upaya ini dapat dibincangkan berdasarkan syarat-syarat talak. Islam tidak mensyaratkan talak dijatuhkan hanya oleh orang yang sempurna anggota. Oleh itu, jika talak dijatuhkan oleh suami yang kurang upaya dari aspek fizikal seperti kudung atau cacat, maka talak yang dijatuhkan itu sah kerana kecacatan tersebut tidak melibatkan kewarasan akalnya dan menghilangkan kelayakannya untuk menjatuhkan talak.
Namun, jika talak dijatuhkan oleh orang gila, bodoh atau apa-apa jua penyakit yang mengganggu fungsi dan peranan otaknya, maka para fuqaha menyatakan bahawa talak yang dijatuhkan itu tidak sah kerana kekurangan yang dialaminya itu melibatkan kewarasannya yang telah menghilangkan kelayakannya untuk menjatuhkan talak kepada pasangan. Tambahan pula, akal merupakan pusat taklif. Jika akal seseorang bermasalah, maka taklif tersebut akan hilang. Walau bagaimanapun, jika kegilaan seorang suami itu bersifat sementara iaitu mu'aqqatah, maka talak hanya akan jatuh jika dilafazkan ketika akalnya berada dalam keadaan waras. Jika talak itu dilafazkan ketika dia dalam keadaan gila, maka talak tersebut tidak jatuh. Pengucalan ini sama juga dengan berlaku pada orang yang sedang tidur, iaitu orang yang sedang mengigau, melatah, sawan, pitam, kerana kelayakan mereka telah hilang dalam keadaan ini. Dalam firman Allah dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi, kullu talaqin jaizun illa talaqul maqtuhi maghlubi ala aqlihi. Maksudnya, setiap talak yang dijatuhkan itu diterima, melainkan jika dijatuhkan oleh orang bodoh atau orang yang hilang kewarasan. Kuasa talak suami juga tidak boleh berpindah milik kepada siapa. Oleh itu, orang lain selain suami kepada seseorang isteri tidak boleh menjatuhkan talak bagi pihaknya kerana talak itu berkemungkinan akan memberikan kesan buruk kepada pasangan suami isteri. Menyedari kemudaratan ini, Islam tidak membenarkan tindakan-tindakan yang boleh memberi kesan buruk kepada orang yang diwakilkan oleh sesiapa. Oleh itu, saya akan masuk kepada isu seterusnya, iaitu isu talak orang bisu. Sekiranya orang yang normal melafazkan talak sama ada secara lafaz yang jelas iaitu soreh atau kiasan iaitu kinayah, maka lafaz tersebut sah di sisi ulama, di sisi syarak. Namun, jika orang yang bisu memberikan isyarat yang membawa maksud talak, adakah syarat tersebut diterima? Sebab mengapa berlaku perbezaan pendapat? Terdapat beberapa sebab yang membawa kepada perbezaan pendapat tentang talak bagi orang-orang upaya itu bisu. Ulama berbeza pendapat dari bentuk takrif yang sesuai bagi bahasa isyarat. Iaitu terdapat ulama yang berpendapat bahawa isyarat yang jelas mampu menggantikan ucapan, manakala sebahagian ulama pula berpendapat sebaliknya. Perbezaan pendapat ini juga disebabkan oleh sesetengah ulama yang membezakan isyarat daripada orang yang bisu sejak lahir dengan orang yang normal yang menjadi bisu, manakala sebahagian pula tidak membezakan antara dua kategori ini. Pihak yang tidak membezakan kedua-duanya akan menerima talak daripada kedua-dua jenis bisu ini. Selain itu, ulama juga berselisih pendapat dalam membezakan isyarat dan tulisan. Sebahagian ulama menyatakan bahawa tulisan lebih kuat untuk menyampaikan maksud seseorang berbanding dengan isyarat. Manakala sebahagian ulama juga menyatakan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Abdul Halim. Saya akan membentangkan berkaitan dengan perbezaan pendapat para ulama berkaitan dengan pelaksanaan talak bagi orang kurang upaya bisu. Baiklah, terdapat beberapa sebab yang membawa kepada perbezaan pendapat bagi talak orang kurang upaya bisu. Jadi sebab yang pertama adalah ada sesetengah ulama dia berpendapat bahawa isyarat yang jelas mampu menggantikan ucapan. Manakala sesetengah ulama yang lain berpandangan sebaliknya. Jadi sebab yang kedua pula, ada sesetengah ulama juga dia membezakan jenis orang bisu, iaitu orang yang bisu sejak lahir dengan orang yang normal menjadi bisu. Sebahagian ulama yang lain pula tidak membezakan dua jenis kategori ini. Selain itu, para ulama juga berselisih pendapat dalam membezakan isyarat dan juga tulisan. Sebahagian ulama menyatakan bahawa tulisan itu lebih kuat
untuk menyampaikan maksud seseorang berbanding dengan isyarat, manakala sebahagian lagi ulama menyatakan sebaliknya. Pendapat pertama merupakan pendapat daripada mazhab Hanafi. Baik, mazhab Hanafi ni dia membezakan isyarat yang diberikan oleh orang bisu sejak lahir dengan orang yang normal menjadi bisu. Okey, orang yang bisu sejak lahir dengan orang yang normal menjadi bisu. Jadi menurut mazhab Hanafi, dia menerima talak orang bisu sejak lahir. Tapi dengan syarat, mestilah isyarat itu difahami berserta dengan suara. Jadi bagi orang yang normal menjadi bisu, talak mereka tak diterima menurut mazhab Hanafi. Jadi pendapat pertama ni dia membezakan antara orang yang bisu sejak lahir dengan orang yang normal menjadi bisu. Mereka menggunakan hujah yang sama seperti yang telah dibincangkan dalam isu penggunaan isyarat orang bisu semasa akad nikah, iaitu pendapat ini dia menggunakan hujah akal untuk menyokong pendapat mereka. Mereka menyatakan bahawa jika seseorang itu mempunyai kemungkinan untuk bercakap, maka dia tidak boleh menggunakan bahasa isyarat kerana dia tidak diklasifikasikan ataupun tidak dikategorikan sebagai orang yang bisu. Tetapi jika seseorang itu pasti akan bisu sehingga akhir hayatnya, maka hukumnya sama seperti orang bisu. Hujah mereka ini boleh dikritik kerana hakikatnya tiada sebarang perbezaan pun antara orang yang bisu sejak lahir dengan orang yang normal menjadi bisu. Sebab sekiranya isyarat tersebut boleh difahami dan mampu untuk menjelaskan maksud yang dikendakinya, iaitu macam persetujuan untuk berkahwin yang menjadi asas utama, menolak isyarat yang daripada orang normal menjadi bisu, maka ini menghalang mereka daripada melakukan perkara tersebut. Jadi halangan ini pasti akan menyukarkan ataupun menyulitkan kehidupan mereka. Baik, seterusnya pendapat kedua. Pendapat kedua ni adalah pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia berpendapat dia menerima isyarat talak daripada orang yang bisu dengan syarat isyarat talak orang bisu itu mestilah boleh difahami. Hujahnya adalah pendapat kedua dia menerima isyarat daripada talak orang bisu. Tapi mereka juga menggunakan hujah yang sama dalam perbincangan penggunaan isyarat oleh orang bisu semasa akad nikah. Tapi bagi isu ini terdapat penambahan hujah daripada qiyas dan maqasid syariah. Hujah daripada qiyas berkaitan dengan isyarat talak oleh orang bisu yang dikiaskan dengan 3 perkara, iaitu yang pertama, dia mengkiaskan isyarat orang bisu yang boleh difahami dengan tulisan. Jika boleh diterima tulisannya dalam urusan talak, maka juga boleh terima isyaratnya dalam hal ini. Yang kedua, dia mengkiaskan isyarat orang bisu yang boleh difahami dengan ucapan daripada orang normal kerana kedua-duanya mampu menyampaikan maksud yang sebenar. Jika tidak, seharusnya ia ditolak isyaratnya secara keseluruhan. Okey, baik. Yang ketiga, mengkiaskan isyarat orang bisu dengan bahasa asing yang boleh digunakan ketika suami mentalakkan isterinya. Jadi, jika boleh diterima talak dalam bahasa asing, sedangkan bahasa tersebut perlu diterjemahkan supaya difahami maksud sebenarnya, maka begitu jugalah dengan isyarat. Dalam sesetengah situasi, bahasa isyarat ni dia lebih jelas maknanya berbanding dengan bahasa asing kerana isyarat tu boleh difahami oleh semua orang. Hujah daripada maqasid syariah pula. Okey, penerimaan isyarat talak yang diberikan oleh orang bisu sebenarnya bertujuan untuk meraihkan prinsip maqasid syariah berdasarkan 2 perspektif, iaitu yang pertama, orang bisu juga mungkin memerlukan penceraian ataupun talak berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat umum. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 229, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Maksudnya, talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya ataupun melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Jadi jika tidak diterima talak orang yang bisu, nescaya akan menyulitkan kehidupan mereka. Sedangkan Islam tidak menganjurkan kesulitan dalam kehidupan. Maka untuk mengelakkan kesulitan ini adalah lebih baik menerima isyarat talak yang diberikan oleh orang bisu.
Perspektif yang kedua pula, bahasa isyarat ni dia sudah menjadi bahasa rasmi bagi golongan orang kurang upaya yang bisu. Bahasa isyarat ini boleh dipelajari dengan lengkap di sekolah-sekolah terpilih dan isyarat-isyarat tersebut mampu nak menjelaskan dan menyampaikan maksud mereka dengan baik. Jadi itulah hujah-hujah daripada maqasid syariah. Itulah perbincangan berkaitan dengan pendapat pertama dan juga pendapat kedua berserta dengan hujahnya. Seterusnya, saya akan teruskan dengan pendapat yang ketiga, iaitu pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Pendapat ini sama seperti pendapat kedua, namun mereka mensyaratkan ia mestilah difahami oleh semua orang. Jika tidak, isyarat talak tersebut dikategorikan sebagai kiasan, iaitu kinayah, dan isyarat tersebut tidak boleh diterima. Mereka juga tidak membezakan antara orang yang bisu sejak lahir dengan orang normal yang menjadi bisu. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan pendapat yang keempat, iaitu pendapat sebahagian pengikut mazhab Hanafi. Pendapat keempat ini tidak menerima talak daripada orang yang bisu yang mampu menulis walaupun isyarat yang diberikan olehnya boleh difahami. Pendapat keempat tidak menerima isyarat talak daripada orang bisu jika dia mampu untuk menulis. Mereka menyokong pendapat mereka menggunakan hujah logik bahawa penggunaan tulisan lebih kuat untuk menjelaskan maksud seseorang berbanding dengan isyarat. Maka, mudarat akan terangkat dengan bukti yang paling kuat iaitu dengan tulisan. Pandangan mereka ini dikritik kerana sesetengah pihak menyatakan bahawa jika isyarat daripada mereka boleh digunakan ketika dia tidak mampu menulis, maka isyarat masih boleh diterima walaupun dia mampu untuk menulis. Ketikan ini selaras dengan prinsip syarak yang menganjurkan kemudahan untuk umat Islam. Tambahan pula, bahasa isyarat sudah menjadi bahasa rasmi bagi orang bisu untuk menyampaikan maksud mereka. Pendapat yang paling diterima ialah pendapat kedua yang menerima isyarat daripada orang bisu selagi isyarat tersebut boleh difahami dengan jelas tanpa membezakan antara orang bisu tersebut sejak lahir ataupun orang normal yang menjadi bisu dan tanpa membezakan sama ada difahami oleh sesetengah pihak atau semua pihak. Antara sebab-sebab utama pendapat kedua ini dipilih iaitu yang pertama, pendapat ini dapat mengurangkan kesulitan bagi orang bisu kerana dalam keadaan-keadaan tertentu dia mungkin boleh menceraikan isterinya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratan fa imsaku bima'rufin aw tasrihu bil ihsan. Maksudnya, talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu, bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan iaitu menceraikannya dengan cara yang baik. Okey. Jika isyarat talak yang dipahami daripada orang bisu tidak diterima, maka ia akan menyebabkan persengketaan. Oleh itu, pendapat kedua ini akan mengurangkan persengketaan di dalam rumah tangga yang mereka boleh selesaikan. Seterusnya ialah talak yang dilafazkan menggunakan bahasa asing boleh diterima. Maka adalah lebih utama, itu lebih aula menerima isyarat talak daripada orang bisu. Malah isyarat ini juga berkemungkinan lebih jelas maksudnya berbanding dengan bahasa asing. Oleh itu, pendapat kedua ini ialah memudahkan dalam menyelesaikan masalah persengketaan dan memulihkan kembali hubungan. Sekian saja. Kesimpulannya, perkahwinan merupakan perkara yang amat digalakkan dalam Islam sama ada melibatkan golongan normal maupun golongan orang kurang upaya. Begitu juga perceraian turut berlaku dalam kehidupan berumah tangga.
Terdapat pelbagai isu perkahwinan dan juga perceraian yang perlu difahami apabila melibatkan golongan orang kurang upaya. Maka, hukum hakam dalam perkahwinan dan juga perceraian bagi golongan orang kurang upaya haruslah diteliti dan juga difahami oleh mereka bagi memastikan kebahagiaan dan juga kesejahteraan hidup rumah tangga yang kekal hingga ke akhir hayat. Perbincangan isu-isu menakahat yang memfokuskan kepada golongan orang kurang upaya ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan juga rujukan kepada semua pihak yang mempelajari ilmu ini. Sekian sahaja daripada kami. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.